أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pendengar, para penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan sama-sama pertemuan secara streaming, secara live ini dengan kita panjatkan setinggi kesyukuran dan setinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, segala rezeki-rezeki, segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi dipinjamkan, masih lagi dipanjangkan, masih direzekikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur sampailah ke saat ini kita masih dikurniakan kesihatan, dikurniakan penjagaan dan juga segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat kita bertemu secara maya pada petang ini. Yang sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, ini adalah live kuliah bagi muslimat-muslimat surah Al-Amin Bandar Tun Hussein On, seperti yang boleh lihat di tajuk tersebut, yang mana dapat juga dimanfaatkan oleh tuan-tuan puan, sahabat-sahabat saya di Facebook juga, terutamanya dalam menjadikan umur dan juga masa-masa kita ini terisi insya-Allah. Di samping jangan lupa marilah sama-sama kita panjatkan permohonan dan doa-doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pertolongan, bantuan Allah serta ikhtiar yang tidak putus-putus daripada pihak-pihak yang berada di garisan hadapan, sama ada pihak-pihak yang terlibat dalam kesihatan ataupun yang terlibat dengan keselamatan. Juga tak lupa kita lah yang sekarang ini kita membantu pihak kerajaan dengan cara yang sangat mudah. Untuk kita orang biasa, tuan-tuan puan sekalian, rakyat Malaysia ni, kita bantu dengan cara apa? Dengan cara duduk. Ini boleh cerita kalau cerita ke anak cucu nanti pun mungkin termenung mereka dengar. Atuk nenek dulu membantu kerajaan dengan cara duduk di rumah. Itulah tuan-tuan puan sekalian. Maka satu daripada pengisian kita petang ini insya-Allah dalam masa mungkin lebih kurang sejam ini, untuk sama-sama kita sambung tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bagi muslimat-muslimat yang ikut kuliah kita yang dah berlangsung. Saya rasa dah 6 ataupun dah 7 tahun dah. Jadi agak terhenti sekejap dikarenakan wabak COVID-19 ini. Dia boleh lihat di Quran masing-masing ayat 33 daripada surah Al-Baqarah, yang sebenarnya kita mulakan surah Al-Baqarah dahulu. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan surah-surah lazim daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas, selama tak salah lebih kurang 5 tahun, dia barulah kita mula daripada hadapan, iaitu surah Al-Baqarah pula. Dan insya-Allah muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu bapa-bapa, termasuk adik-adik, kalau ada yang juga sedang ikuti perbincangan kita ini, boleh tengok sama-sama sama ada di dalam Al-Quran terjemahan ataupun handphone kita. Yang sebenarnya ayat 33 ini memang nampaknya panjang. Kalau siapa yang ikut, ibu-ibu sekalian, kita akan sambung daripada bahagian terakhir firman Allah Ta'ala, ayat 33. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di bahagian terakhir ni pendek, InsyaAllah kita akan lanjutkan juga pada ayat yang seterusnya nanti.
iaitu ayat 34. Baik, tuan-tuan puan muslimin muslimat sekalian, pada bahagian terakhir ini firman Allah Taala, wa a'lamu. Allah Taala menegaskan dengan zahir yang membangga dan membesarkan diri, yang ia memang sifat yang sangat layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya wa'lamu, dan akulah yang lebih tahu. Boleh juga kita maksudkan maha tahu. Maha tahunya Allah Taala itu, bayangkan, ia meliputi yang zahir bahkan yang tidak zahir. Kalau kita lihat tuan, secara mudahnya sampai Allah sebut antaranya dalam firman Allah Taala, sehingga kan gugurnya daun-daun. Tuan-tuan puan, saya yakin sekarang ni dah dekat sebulan kita PKP ni, yang dah hilang mana cangkul, dah hilang mana penyodok pun cari balik. Sebab apa? Salah satu aktiviti yang banyak dibuat semula oleh sebahagian besar rakyat Malaysia sekarang ni adalah menanam, bercucuk tanam. Saya yakin tuan-tuan sekalian, kita yang bercucuk tanam ni, paling-paling pengetahuan kita hanya sampai ke tahap berapa banyak pokok. Pasu besar, pasu kecil, bila mula, bila tuai, ini kenapa tak hidup. Google tu dah lama dah, sekarang search Facebook, kita cari info tentang penanaman dan sebagainya. Tapi pengetahuan kita, tuan-tuan sekalian, saya yakin hatta kalau siapa yang sedang menonton ni pun, kalau memang dah semenjak PKP ni beberapa hari minggu ni dah mula menanam semula, kita tidak adalah pengetahuan sampai ke tahap bila gugurnya daun tu pun dalam pengetahuan kita. Yang saya yakin tuan-tuan sekalian, kalau kita nak beritahu pun, ia benda yang tak adalah kita minat. Kerana gugurnya daun ini termasuk perkara-perkara yang kita pandang remeh dan juga kecil. Gugur daun kan, kok gugur tu durian ke, ataupun buah tu dah masak ke, kita ambil tahulah. Ini bayangkan, begitulah sempurna dan mendalamnya ilmu Allah Ta'ala, sehingga kan waraqatin illa ya'lamuha wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sehingga gugurnya daun-daun itu pun di dalam ilmu Allah SWT. Ini Allah sebutkan di hadapan para malaikat. Ayat ni kalau siapa tengah tengok ni, boleh tengok daripada awal. Cerita yang menarik tentang Nabi Allah Adam AS. Khusus bagi muslimah-muslimat yang ikut kuliah kita, saya rasa beberapa bulan lepas saya dah kongsikan nota tentang latar belakang yang dibincangkan oleh ulama ayat 30 surah Al-Baqarah, iaitu siapakah Adam sebelum Nabi Adam AS. Sebab reaksi malaikat ketika Allah bercerita itu dengan reaksi yang dah tahu. Dah tahu tu maksudnya, ya Allah Tuhan, kami ini kerjanya bertasbih, beribadah, membesarkanmu, menyucikanmu, ya Allah, tak cukup ke? Ini yang menjadi isu perbincangan kita beberapa minggu, bulan yang lalu. Saya dah kongsi pun notanya, ada minta cek balik lah. Dan saya doa betul lah, mudah-mudahan nota tu masih selamat lagi. Takut-takut ada yang dah ke sana ke sini, terlipat sana, terhilang sini, itu kena cek balik lah. Baik, jadi ini ayat yang menjadi sambungan. Selepas Allah cerita kepada malaikat bahawasanya akan diciptakan khalifah di bumi, malaikat terkejut tanya mengapa, yang nanti dikhawatiri akan buat kerosakan apa semua. Jadi lanjutannya kita sambung, wallahu a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tuan-tuan puan sekalian, ibu-ibu minta Allah, ayat ni secara khusus, tadi kita cerita secara meluas, secara khususnya ayat ni merujuk kepada kisah Nabi Adam AS membentangkan pengetahuannya kepada para malaikat. Jadi bila mana malaikat-malaikat ni macam terkejut gitu, Allah nak menciptakan khalifah di bumi. Dia Allah zahirkan bahawasanya makhluk ini makhluk yang ada keistimewaan, ada kehebatan. Jadi kehebatan yang ditunjukkan sini adalah Allah Ta'ala mengajarkan ilmu, pengetahuan, nama-nama kepada Nabi Adam AS. Yang menariknya, sebelum Nabi Adam bentang itu, malaikat kena tanya dulu. Malaikat kata tak tahulah. Itu yang kita lihat dalam ayat 32, ayat 31. Yang mana mereka bahkan menjawab beramai-ramai, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi tuan-tuan puan sekalian, untuk iktibar kita juga, saya ni terutamanya lah, bukan benda yang menjatuhkan maruah dan memalukan. Apa yang tidak tahu itu kita jawab dengan tidak tahu. Ia bahkan adab para malaikat ketika mana berhadapan dengan Allah SWT. Dia mana mereka tak tahu, dia jawab tak tahu. Itu yang Allah perintahkan Nabi Adam, wahai Adam, kamu ceritakan
bentangkan di hadapan mereka nama-nama yang dah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah ayat kita bincang ni. Jadi kita tengah bincang bahagian akhir ni, yang mana akhirnya Allah tegaskan bahawasanya Allah itulah yang Maha tahu. Dalam bentuk yang menarik kata Allah Taala, ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang kamu zahirkan dan juga apa yang kamu sembunyikan. Baik, tuan-tuan bawa sekalian, saya nak ulang sikit daripada awal ayat ni. Walaupun kita bincang hujung ayat sebenarnya. Apa yang kita dah sebut dahulu, bagaimana menariknya, uniknya Allah Taala menzahirkan kemuliaan dan ketinggian manusia itu selain daripada imannya, takwanya, taatnya. Allah mengajar kepada kita. Bahkan seawal-awal pada penciptaan manusia pertama lagi. Jadi kita kadang kita highlightkan ilmu ni penting, belajar tu penting, mengaji tu penting. Kita punya dalil apa? Dalil kita wahyu pertama lah. Wahyu pertama iaitu 5 ayat pertama surah Iqra ataupun surah Al-Alaq tu kan. Jadi memang ada Allah sebut tentang ilmu, Allah sebut tentang pen pun, qalam. Jadi itulah yang selalu kita kata pentingnya ilmu, penting mengaji. Zaman sekarang ni pun ramai yang work from home ke, ramai yang kerja sendiri ke, ramai yang bisnes sendiri ke, kerja dari rumah ke. Macam mana pun jangan, tolong jangan kempen kan. Walaupun dah kaya macam mana pun, tak masuk office dah sekarang ni. Ustaz, saya sekarang ni duduk rumah je. Bila nak habis minyak pun tak tahu. Dia jangan dijadikan itu sebagai hujah supaya tak belajar. Dia kempenkan pula kepada orang atas, orang bawah, orang tepi, orang kiri kanan. Tak payahlah mengaji, tak payah belajar. Aku ni kaya je pun duduk rumah. Dia tuan-tuan sekalian jangan. Kerana pada hakikatnya Allah menzahirkan ilmu tu sangat penting. Ia bahkan topik pertama yang Allah tegaskan pada wahyu pertama. Dan jangan lupa, inilah juga apa yang Allah zahirkan sebagai kemuliaan makhluk pertama, manusia pertama. Di manusia pertama, tuan-tuan puan sekalian, dalam konteks kisah ni, iman takwa tu tak timbul dah. Sebab Allah sedang berhadapan dengan makhluk yang sangat bertakwa. Makhluk yang memang nafsu pun tak ada, iaitu malaikat. Di berhadapan dengan malaikat ni tak adalah cerita dosa, maksiat, hawa nafsu ni. Sebab malaikat-malaikat ni apa maksiat, kejahatan pun tak ada. Lalu yang menariknya Allah Ta'ala menzahirkan betapa manusia itu ada kemuliaannya, tak boleh dipandang remeh. Antaranya apa? Antaranya Allah menzahirkan apa yang ada pada diri Nabi Adam AS, iaitu ilmunya. Ini yang menariknya. Hatta pada penciptaan manusia pertama dulu pun, yang Allah highlight, yang Allah naikkan sebagai kemuliaan Nabi Adam adalah ilmu yang ada pada diri baginda. Mulianya Nabi Adam tu kerana ilmu yang Allah kurniakan, Allah ajarkan kepada baginda AS. Ini tuan-tuan puan sekalian, maka bukan alasan lagi dah kepada kita untuk mengatakan belajar tak penting, sijil tak penting, menuntut ilmu tu nombor 3, 4, 5, 6, 7. Dalam masa yang sama, bukan sekadar wahyu pertama tentang ilmu, bahkan kemuliaan manusia iaitu Nabi Adam di hadapan para malaikat pun adalah ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Ini yang dinukilkan oleh Syekh Almarhum Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Bagaimana ditegaskan bahawasanya ketinggian manusia itu juga dikarenakan ilmu yang ada pada diri mereka, yang mana ilmu itu dipugar, dijaga oleh akal fikiran. Jadi kemuliaan kita, kalau dalam ilmu mantik tu, kita ni ditibarkan haiwan sebenarnya. Ilmu mantik ni ilmu tentang logik lah. Maka diintibarkan kita ni sebagai haiwan, tapi haiwanun natiqa, haiwan binatang yang bercakap. Dia bercakap itu menunjukkan ada intelektual, ada ilmu pada manusia, yang menjadikan kita ini lebih kemuliaannya daripada sebahagian makhluk-makhluk yang lain. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini yang kita lihat. Ayat 33 ni jangan kata ini cerita je. Seronok dengarkan. Lagi kita dah hujung-hujung zaman ni, Covid tak habis-habis, banyak wabak sana, wabak sini. Sekarang ni pula tengah kecoh pula tentang solat tarawih dan juga berpuasa nanti macam mana, boleh ke tidak apa semua. Dia akhirnya orang mulalah terperangkap dengan persoalan berkaitan dengan kita katakan konspirasi akhir zaman apa semua. Dalam masa yang sama, jangan terlupa, tetaplah keutamaan yang Allah kurniakan kepada kita itu adalah akal fikiran dan juga ilmu. Seperti mana
dimuliakan Nabi Adam AS di hadapan para malaikat. Itu boleh bacalah, tuan-tuan boleh tengok ayat 33. Maka kita sambung di penghujung ayat ni, terutama ibu-ibu yang minta Allah Ta'ala, jemaah muslimat surah Al-Amin, Bandar Tuhan Sion. Baik, antara yang kita boleh ambil daripada penghujung ayat ni, ataupun firman Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang pertamanya saya dah sebut dulu berkali-kali dah, daripada zaman kita bincang surah Lazim dulu pun, beberapa tahun dulu, betapa Allah Ta'ala memang sifat-sifatnya itu bukan sekadar banyak, 99 tu pun bahkan mungkin lebih. Kita jangan lupa, semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga disebut dalam bahasa kita dengan perkataan maha, yang maksudnya hebat secara keseluruhan bagi setiap sifat tu. Maka kalau Allah Maha Tahu ni macam mana? Dia Allah Maha Tahu ni cara sempurna itu, iaitu sempurna dalam maksud baik yang terdahulu, baik yang kemudian. Dia macam kita kan, antara kelemahan kita ni, yang mana terdahulu ataupun yang belum berlaku ni tak adalah kita tahu kan. Itu yang cuaca tu sampai kesudah zaman kita pun, ramalan kaji cuaca lah namanya, tak adalah disebut kepastian cuaca ke apa ke. Ini walaupun sekarang nampak dah gelap dah, hampir tiap petang hujan ni, tapi yang boleh dinamakan dalam tajuk-tajuk berita tu adalah ramalan kaji cuaca. Ia benda yang akan datang. Lagi macam COVID ni kita nampak sungguh, macam mana pemimpin mana negara yang dulu memandang remeh, yang dulunya memandang lekeh tentang wabak ini, kelang kabut sekarang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sedangkan Allah Ta'ala itu pengetahuannya luas, luas dalam maksud baik yang belum berlaku, yang sudah berlaku. Yang menariknya Allah tekankan dalam ayat ini adalah tubduna, yang kamu nyata tunjuk zahirkan, wa ma taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, yang tidak zahir. Ini yang pertama lah, bagi bahagian terakhir ayat ini. Kita kena ingat dan perlulah kita tanam sungguh-sungguh wajib dalam keimanan kita. Begitulah sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang menariknya, sampai jadi nasyid wirid, kalau tak salah, oleh kumpulan Hijaz, iaitu apa yang berdasarkan riwayat tentang betapa dhaifnya kita dari segi ilmu, sampaikan dalam wirid kumpulan Hijaz tu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ni kalau tak salah saya hadis Nabi SAW, kena cek baliklah, saya pun tak hafal. Yang maksud zikir kumpulan Hijaz tu apa dia? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah Tuhan, janganlah kau serahkan nasibku ini, ya Allah, nasib aku ni jangan kau serahkan kepada tanganku, ya Allah, walaupun tarfata ain, sekelip mata. Sekelip mata ni ibu-ibu sekalian, kalau ikut logik manalah lama kan. Orang kata ketara nak daripada duduk nak bangun tu pun bergelip-gelip mata. Lagi jenis memang kaki dah lenguh, lutut tak kuat, pinggang sakit, semua sakit lah. Lagi bila dengar kuliah kan, kadang dengar kuliah tu yang paling zahir betul segala sakit tu. Tengok drama, tengok YouTube, internet tak rasa sangat. Itu maknanya kalau nak bandingkan tarfata ain sekejap sangat kan, apalah benar benda yang boleh berlaku sekelip mata ni. Tapi itulah apa yang diwiridkan, apa yang dizikirkan oleh kita. Hatta walau sekelip mata pun, ya Allah, jangan kau jadikan nasibku itu di dalam tanganku. Maknanya kita orang beriman nak supaya nasib kita kesemuanya di dalam tangan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan. Jadi punjanya apa? Mungkin ada yang bersoal, Ustaz, saya ni ada kehebatan, saya ada kemampuan, saya yang arrange semua bisnes saya gitu gini. Rasanya memang saya semualah. Jadi tuan-tuan sekalian, hati-hati. Kita orang beriman yakin bahawasanya kita tidak tahu perkara yang akan datang. Yang Maha tahu itu hanyalah Allah SWT. Diserahkanlah perkara yang belum berlaku itu kepada yang Maha tahu. Yang Maha tahu itulah yang akan menentukan apa yang terbaik kepada kita. Dan adab kita ni, zikirkan, wiridkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhan, jangan sekelip mata pun, ya Allah, aku tentukan nasib aku tak tahu apa. Nampak je hebat gini kan, nampak je duk rumah pun duit jalan, income jalan, masyuk je, tapi hakikatnya kita lemah. Dan apa yang akan berlaku sekejap lagi pun tak tahu. Maka serahkanlah kepada yang Maha tahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi ini pengajaran pertama. Allah itu Maha tahu sepenuh sungguh. Memang kalau banding dengan kita ni, memang jauh sangat-sangat. Maha tahu yang akan datang, yang belum berlaku, yang dah berlaku.
Bahkan macam kita sebut tadi, detail pula. Bukan sekadar Allah tu Maha tahu pokok berapa, buah ke tidak, subur ke tidak, itu tidak sampaikan tasqutumi waraqah. Gugur daun pun yang pada kita apalah penting gugur daun tu. Tapi itulah betapa sempurnanya ilmu Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, hujan pun dah mula turun di rumah saya ni. Ya, sambil-sambil kita ikuti kuliah ini, ataupun sambil-sambil apa kita buat lah. Jangan lupa berdoa. Perbanyakkan doa kepada Allah SWT. Kerana ketika turunnya hujan antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi saya harapkan masih dengar jugalah, walaupun hujan turun ni. Sebab saya tak pakai mikrofon, saya jangkakan dapat dengar lah. Sebab tak terfikir pula, tak teringat pula setiap petang sekarang ni hujan. Jadi walaupun hujan sekarang ni, harapnya tak ada yang gangguan berlaku. Baik, itu yang pertama. Tuan-tuan puan sekalian, pengajaran kedua. Ini merujuk kepada ayat ni lah secara khusus. Tadi kita sebut secara umum pengajaran. Okey, saya dekat sikit. Iaitu firman Allah, ma tubduna. Tubduna ni merujuk kepada kamu semua. Di kamu semua ni kena tengok ayat ni lah. Jangan kita pakai bedal belasah aja. Pakai kamu tu maknanya ikut suka je. Jadi ayat ni merujuk kepada para malaikat. Tubduna, ulama tafsir menyebutkan. Ini kita boleh tengoklah antara yang panjang sungguh. Kalau macam saya rujuk sikit tadi, antara yang betul detail mentafsirkan ayat ni antaranya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi sampai senaraikan ada 10 poin daripada ayat ini dalam tafsir beliau. Jadi beliau menyebutkan ma tubduna, maksudnya apa yang malaikat zahirkan tentang bantahan awal mereka, ataupun kita kata persoalan yang malaikat timbulkan. Kan malaikat timbulkan dalam ayat 30, ayat 31 surah Al-Baqarah, malaikat timbulkan isu Allah Tuhan dulunya dah ada makhluk yang buat rosak, bunuh sana, bunuh sini, jahanam sana, jahanam sini. Lalu mengapa nak ciptakan lagi? Itulah yang maksudnya apa yang kamu zahirkan. Wahai malaikat, yang kamu zahirkan itu, yang kamu rasa tak okey, kamu rasa ada keraguan tadi tu, aku yang maha tahu. Akulah yang maha tahu hakikat nanti apa yang akan berlaku. Kerana apa yang akan berlaku itu hanyalah perkara yang istimewa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pengajaran kedua. Ma tubdu ni maksudnya merujuk kepada reaksi raddul fi'il, reaksi malaikat. Yang rasa terkejut, yang rasa tak perlu, yang tertanya-tanya mengapa ada lagi makhluk nak ciptakan di bumi. Ini maksud apa yang zahir, yang nyata dalam kisah ni lah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, lalu pengajaran ketiga pula, iaitu di penghujung ayat 33 ni, taktumun. Taktumun ni merujuk kepada siapa pula? Yang kalau betul-betul kita tengok ayat ni, malaikat, reaksi mereka tu mereka dah zahirkan, dah sebut. Malaikat ni bukan, dalam kisah ni bukan mereka simpan dalam, orang kata menjeruk rasa, kan, busuk dalam hati ni kan. Jadi kalau macam kita kan duduk lah simpan, depan punya lah senyum lebar, belakang bagi cukup. Jadi malaikat dalam kisah ini dah sebut. Malaikat dah lahirkan apa yang menjadi persoalan mereka, apa reaksi mereka, dah nampak lah. Kita pun dah baca ayatnya. Jadi maka yang dimaksudkan oleh Allah ni apa dia? Taktumun, yang tersembunyi itu apa? Adakah malaikat cakap belakang juga? Kan, sekarang ni lagi tengah musim duduk di rumah belaka, semua handphone di tangan belaka. Ya, akhirnya tentera bawang kita semakin ramai. Berjuta-juta tentera bawang kita, masya-Allah. Yang mungkin kita boleh kata, kalau macam manusia ni bercakap belakang, simpan dalam, tak dizahirkan gitulah. Tapi dalam kisah ni malaikat dah sebut. Maka taktumun tu merujuk kepada apa? Yang disembunyikan. Baik, ulama-ulama tafsir dalam mengambil pengajaran daripada ayat ini, dikeluarkan faedah daripadanya. Sebahagian mengatakan taktumun ini merujuk kepada penentangan dan keingkaran iblis laknatullah. Yang dalam sebahagian kitab tafsir menyebutkan nama asalnya sebelum digelar sebagai iblis itu adalah Azazil. Di Azazil ni bukan nama yang baik. Kita jangan anggap apa je dalam Al-Quran
apa je yang selalu kita dengar itu kita anggap otomatik elok. Kerana dalam Al-Quran pun kau nak jadikan nama, kita nak tengok masuk lah. Sebab dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebut kata Fir'aun. Namrud pun ada, Haman pun ada kan. Duk bubuh Muhammad itu, Muhammad ini, orang nak terkejut. Oi, nama apa tu? Ambil di Quran ni, kau tengok ni ayat berapa. Dia jangan. Mesti dilihat juga kepada maksud. Baik, jadi inilah yang dimaksudkan. Ulama tafsir sebut, itulah apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Taktumun, yang tersembunyi itu maksudnya keingkaran iblis di dalam hatinya, yang ingkar, yang benci terhadap penciptaan Nabi Adam AS, yang nanti kita akan lihat benda tu akhirnya dizahirkan juga ketika mana perintah untuk sujud. Di perintah untuk sujud ni ayat selepas kan. Dia memang kalau kita tengok secara susunannya memang gitulah. Keingkaran iblis tu seolah-olah dah berlaku. Dan Allah dah tahu dah. Kan? Bukan Allah tak tahu. Dah ada di dalam sanubarinya, dalam hatinya. Keingkaran yang nantinya akan dizahirkan oleh iblis la'natullah. Yang mana dia akhirnya sampai ke, sudahlah sampai sekarang ni lah. Tidaklah dia sujud ataupun ingkar dengan perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Baik, inilah yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama tafsir. Apakah dia taktumun itu? Taktumun tu merujuk kepada apa? Sebab kalau ikut zahir ayat ni, malaikat tu dah ada kat depan. Malaikat tu dah sebut habis dah. Dia malaikat dah sebut habis tu, apa lagi yang sembunyi-sembunyinya? Malaikat ni tidaklah macam kita yang simpan dalam, tak nak sebut, cakap juga tapi cakap belakang. Kan, cakap depan tu tidaklah. Itu tidak berlaku pada malaikat. Jadi taktumun ini sebagai orang tafsir menyebutkan dia merujuk kepada kejahatan iblis. Yang maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni lah, dia punya salah silah susunan tu, maka seolah Allah menggambarkan keingkaran iblis itu dah berlaku walaupun belum datangnya perintah sujud. Dia gitu mafhumnya. Sebab kalau kita tengok ayat ni, tuan-tuan pun tengok ayat 34 tu baru betul ayat perintah sujud tu. Ayat 34 tu belah bawah dah datang perintah untuk sujud. Dalam masa yang sama, ayat taktumun dia sebelum. Taktumun tu sebelum. Yang maksudnya di hujung ayat 33. Jadi inilah tuan-tuan puan sekalian. Begitulah macam kita sebutkan tadi, betapa sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh apa pun tak boleh. Kan? Kalau ikut zahir tuan, jangan kata dengan Tuhan zaman sekarang dengan kamera pun. Minta jauh lah. Lagi sekarang ni hatta kamera dah ada dekat pen. Kamera sekarang dah boleh letak di alat permainan, di mana-mana merata tempat. Nak buang air di shopping mall pun risau dia banyak. Jadi maknanya maha tahunya Allah Ta'ala itu, kalau kita tengok dalam kisah ini, ia hatta pada apa yang belum lagi dizahirkan oleh iblis. Dalam kisah ni kalau kita tengok, iblis belum disuruh sujud lagi pun. Malaikat pun sama, belum datang lagi arahan tu, tapi keingkaran itu dah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, saya doakan saya lah terutamanya, kita semua, ahli keluarga kita, dapat betul-betul tanamkan dalam diri kita betapa Allah tu maha melihat. Di mana-mana pun Allah itu maha tahu apa sahaja yang kita buat. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kadang bila dengar kuliah je ada rasa habis kuliah tu lupa dah. Itu yang pentingnya untuk kita istiqamah. Istiqamah, berpanjangan, beradalah kita dalam circle yang baik, ataupun kalau satu lagi istilahnya orang panggil sekarang ni, dalam bubble yang baik. Kan? Ada satu tempat bandar di Malaysia ni dipanggil dengan gelaran bubble lah. Saya tak sebutlah bandar apa. Jadi bubble itu menggambarkan kita dalam lingkungan apa. Kalau bubble yang baik, kita kalau dalam lingkungan mereka-mereka yang baik, maka mudah-mudahan kalau kita tergelincir ke, terlupa ke, terbabas ke, tertongging ke apa saja, mudah-mudahan kita cepat dibetulkan. Kalau tidak, kita sendiri sedar, orang lain yang sedar ke kita, orang lain yang ingatkan kita. Itu penting circle tu. Jadi saya tak nafi tentang itu pilihan masing-masing. Alah Ustaz, ikut saya lah kan? Nanti kalau kata saya meninggal pun orang semua datang kan? Semua ingat kalau kata di Facebook tu semua ucap takziah belaka, okey dah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan ingat ceritanya waktu mati saja. Bahawasanya apa yang kita lalui selepas mati itu semua berdasarkan apa yang kita buat waktu hidup ni. Jadi circle yang baik ni lah, mudah-mudahan
perkara yang akan kita ikhtiarkan insya-Allah. Jadi kalau zaman kita ni jangan kata circle bubble yang baik ni jiran-jiran kawan-kawan saja kan, grup-grup pun. Kan, grup apa yang kita berada, kalau kata di WhatsApp, di Facebook, di Telegram apa semua tu, kita lah yang menentukan. Jadi ini yang kita lihat bagi pengajaran ketiga, taktumun. Allah menggambarkan betapa hebatnya pengetahuan Allah Taala. Iblis belum disuruh sujud, malaikat pun sama. Perintah sujud belum datang. Tapi dalam masa yang sama, arahan yang belum keluar itu, Allah dah tahu ada makhluknya akan ingkar. Terutamanya bila Allah sebut taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Padahal malaikat-malaikat makhluk yang terbaik ni, nafsu pun tak ada, maksiat pun tak ada, ni apa nak sembunyikan? Mereka dah sebut dah depan Allah. Tapi kata Allah ada lagi sembunyi. Rupanya merujuk kepada keingkaran iblis laknatullah. Belum lagi arahan sujud berlaku, tapi keingkarannya dah diketahui oleh Allah SWT. Ini tuan-tuan sekalian, saya nak akhiri ayat ini dengan kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tengok ayat Quran, tuan-tuan sekalian, salah satu kehebatan ayat Quran ni adalah kisah, cerita-cerita. Kita jangan ingat cerita-cerita yang dah berlaku je kehebatan. Lagi sekarang ni tengah musim Covid, akhir zaman kan, banyak orang baca balik surah Al-Kahfi ni. Kisah dah berlaku, Ya'juj Ma'juj, apa semua, Dzulkarnain, termasuklah juga pemuda Kahfi. Kita jangan lupa dalam Al-Quran pun banyak diturunkan ayat-ayat yang belum berlaku. Terutama zaman Nabi lah. Kisah belum berlaku, ayat dah ada. Antara yang paling menarik, tuan-tuan sekalian, diturunkan surah Al-Fatah dalam juzuk 26 tu. Surah Al-Fatah tu, Allah menurunkan ayat-ayat yang bercerita tentang peristiwa yang belum berlaku. Dibayangkan Nabi baca ni. Nabi baca, sahabat baca, apa, belum berlaku. Baca dulu. Beriman dulu. Dalam surah Al-Fatah, kurang-kurangnya kisah belum berlaku. Yang ada dalam surah tersebut adalah pembukaan kota Mekah. Dan juga sebagai ulama tafsir juga, ayat tentang perang Khaybar. Ayat perang Khaybar pun, ayat tu dah ada. Perang Khaybar belum berlaku lagi. Allah menggambarkan bagaimana orang Islam akan disegerakan ghanimah dan juga kemenangan, harta-harta yang mereka akan perolehi setelah mengalahkan pihak musuh, yang mana ulama tafsir mengaitkan dengan kisah perang Khaybar. Waktu ayat turun Khaybar tu tak berlaku perang lagi pun. Itu bagi satu bentuk betapa wajibnya kita beriman dengan segala apa yang diperintahkan, yang diturunkan oleh Allah SWT dan disebut oleh Nabi SAW. Jadi kita dan kalau kata kisah kita yang belum berlaku ni benda yang masyhur kan, memang orang kata dah viral sangat dah. Tapi zaman Nabi SAW, kisah-kisah belum berlaku ni merujuk kepada kemenangan kan, peperangan, yang mana mereka beriman. Walau tak berlaku lagi pun, ayat dah dia nak baca lah. Bacalah ayatnya walaupun belum berlaku. Seperti mana pembukaan kota Mekah dan perang Khaybar. Jadi kalau kita timeline tahun ya, ayat ataupun surah Al-Fatah ni turun tahun 6 Hijrah. Perang Khaybar berlaku tahun 7. Dalam masa yang sama, Mekah dapat ketahuan Islam, pembukaan kota Mekah tahun 8. Maknanya ayat tu dibaca 2 tahun. Bacalah ayat. Dalam keadaan belum lagi berlakunya kisah, ataupun Mekah tu belum dapat ketahuan Islam, tapi ayatnya dah dibaca oleh Nabi dan para sahabat selama 2 tahun. Itulah dia. Apa yang kita sebutkan tadi, betapa sempurnanya ilmu dan pengetahuan Allah SWT. Seperti mana penghujung ayat 33 ni, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang nyata, yang sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang berjaya Allah, khusus muslimat surah Al-Amin Bandar Tuan Sion, dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung sikit lagi. Ayat 34, ayat seterusnya. Dia ambil berkat siapa yang boleh baca Quran lah. Kalau kata tak ada Quran pun, tengoklah di handphone ambil pahala baca Quran ni. Sebab macam mana pun Nabi SAW menjanjikan pahalanya 10 bagi setiap huruf. Jadi jangan kata dengar aja, bacalah sekali. Firman Allah ayat seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Azim ayat 34. Tuan-tuan paham Allah.
Dalam ayat ini memang tak sempat kita nak habiskan. Macam biasa, terutama ibu-ibu yang mendengar, yang menonton kuliah ni lah. Kita tengok bahagian pertama saja, firman Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Kita ambil sampai situ dulu. Yang nanti insya-Allah tak tahu lah sama ada kita kuliah betul-betul nanti ataupun secara online juga kita akan sambung. Jadi kita ambil pada bahagian ini beberapa pengajaran. Firman Allah Ta'ala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat. Yang maksud sebenarnya arahan lah. Kami mengarahkan, memerintahkan pada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu semua kepada Adam, iaitu Nabi Adam AS. Baik, tuan-tuan dan sekalian, daripada ayat ini kita boleh ambil beberapa pengajaran, termasuk hukum pun. Kita akan bincangkan sikit. Hukum berkaitan dengan sujud. Bukan kaifiat sujud, cara sujud ni. Kita nak bincang tentang sejarah sujud lah. Terutama dalam Al-Quran ada disebutkan ayat-ayat tentang sujud kepada manusia. Dalam hadis Nabi pun ada juga kisahnya. Baik, cuma kita nak tengok dulu pengajaran pertamanya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah merintahkan supaya malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam AS. Baik, yang pertama, tuan-tuan puan sekalian, ayat ni antara pengajarannya kepada kita menggambarkan perintah Allah Ta'ala itu datang. Kalau dalam ayat ni lah, datang secara langsung kepada para malaikat. Ini dalam situasi yang kita boleh baca je lah kisahnya. Nak gambarkan pun tak perlulah. Sebab ia termasuk dalam perbahasan al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Dia bukan sekadar ghaib bermaksud merujuk kepada alam ghaib. Satu lagi, tuan-tuan jangan lupa kisah ni pun kisah yang bukan zaman kita pun. Maka ia bukan benda yang perlu kita bahas panjang-panjang. Ustaz, malaikat macam mana? Saya rasa yang saya dengar malaikat ni ramai. Masuk Baitul Ma'mur tak keluar-keluar. Wih, macam mana nak sujud tu? Wih, tak payah bincang lah itu. Yang itu tuan-tuan sekalian tak payah fikirlah. Dia ramai mana, kaifiatnya, caranya. Itu termasuk perkara-perkara ghaib yang kita ambil secara tauqifi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil bulat-bulat daripada Allah Taala. Baik, yang kita nak bincangkan di sini, tuan-tuan sekalian, iaitu pada pengajaran seterusnya tentang sujud. Sujud ni menarik. Kita berada di zaman Nabi SAW, maksudnya kita ni umat Nabi SAW, yang memang salah satu daripada perintah kepada kita adalah sujud. Sujud ni maksudnya yang paling besar kali dalam solat lah. Yang insyaAllah panjang umur kita akan solat lagi. Tadi pun baru je solat, Alhamdulillah. Di sujud ni, kalau kita lihat, dia adalah simbolik kepada ketaatan yang tertinggi, kan? Ketaatan yang terhebat. Bapa, tuan-tuan sekalian, secara zahir, orang kata secara nampaknya, secara perbuatannya, sujud ni adalah ketundukan yang maksimum, yang paling. Bayangkan yang kita letak di lantai itu adalah muka kita. Lagi kalau orang Melayu lah, dia beza sikit dengan orang Arab. Orang Arab, tuan-tuan sekalian, saya tak tahu Arab lain. Arab kalau Mesir ni, kalau kepala ni biasa je. Main kepala tolak sana, tunjai sini, lempang sana, cuik sini, okey daripada mereka. Tapi pada kita bantang. Bukan kita je bantang kan, tok nenek semua bantang lah. Jadi kalau kata muka, wajah, kepala ni pada kita, ia adalah anggota ataupun organ yang mulia. Itu tak kira lagi zaman sekarang, tuan-tuan sekalian. Bayangkan zaman kita kalau penjagaan terutama bagi muka ni, jangan cakap lah. Kita akan berada di zaman yang mana orang menjaga muka habis beratus-ratus bulan. Janganlah kata orang perempuan saja. Zaman sekarang bayangkan hatta orang lelaki pun sama je. Banyak dah orang lelaki yang dia berhabis kat muka tu, Masya Allah, sampai beratus. Kita dengar pun terkejut. Muka ni dijaga dah macam perempuan dah. Ni zaman sekarang ni lah. Yang kita tengok pun takut dibuatnya kan. Daripada rasa okey biasa terus takut tengoknya. Itu maknanya muka yang dijaga sungguh, habis beratus-ratus. Kita belum cerita lagi mereka-mereka yang dengan cara yang ekstrim. Elok coklat, elok kelabu asap, elok muka tu, muka Asia, muka Melayu dah lain pula colornya. Putih pula.
yang kadang sebahagiannya sampai operate sana, tegang sini, tarik sana. Ini benda-benda yang menunjukkan kita jaga sungguh. Sebagai masalah kan, sebagai masalah kita jaga sungguh ni muka ni. Habis beratus. Yang kadang sebahagiannya sampai terlupa. Kalau ikut kan tuan-tuan sekalian, terutama kalau nak bagi tegang, cantik atau putih tu, ada yang sampai tumpukan kat muka je. Muka je tumpuk sampai kan orang tengok pun heran, terutamanya bila tengok anggota lain tu tak berapa nak putih kan. Orang tengok pun pelik, wih dia ni putih betul tapi muka je lah. Turun tang leher coklat balik. Atau kalau jenis yang tarik tegang cucuk sana bedah sini tu pun sama juga kan. Dia punya tegang tu tang muka je, tengok leher menggerun. Ataupun bila tengok tangan tu, wish orang tengok pun takut. Dia lupa yang bahawasanya penuaan itu berlaku di seluruh anggota kan. Yang dia jaga muka je kan, putih lah muka. Turun ke leher tengok dia punya lengan apa semua lah gelap juga. Itu tuan-tuan puan sekalian. Maka bayangkan yang kita jaga sungguh ni, yang kita betul-betul habis di muka ini, hatta masakan lelaki pun, ialah apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita untuk letak di lantai. Tak kira lah habis berapa pun di muka, siapa pun kita, taraf kedudukan, duit banyak mana, terjejah ke tidak COVID ni, tak kira. Bila mana kita orang Islam dan kita mentaati perintah Allah Ta'ala, maka wajib sujud. Yang maksudnya ni letaklah di lantai ketika mana kita mendirikan solat. Di maknanya tuan-tuan sekalian, untuk kita orang Melayu terutamanya, yang kita jaga sungguh ni, letak di mana ketika solat, letak di lantai tu. Yang lepas pada tu kita duduk pijak, duduk tertongging, terguling tu, itu yang kita letak muka kita. Ini gambaran betapa tunduknya itu sebenar-benarnya secara zahir berlaku ketika mana kita sujud. Baik itulah tuan-tuan sekalian, saya doakan yang menonton ni khususnya dan keluarga kita secara umumnya, mudah-mudahan dikurniakanlah kesihatan oleh Allah Ta'ala, terutamanya solat. Saya doakan mudah-mudahan kita semua macam mana pun, kalau kata uzur sikit-sikit pun, usahakanlah untuk sujud. Bayangkan kalau siapa yang dah solat di atas kerusi, yang mungkin dah bertahun-tahun, dia cuba ingat balik macam mana kita dah terlepas nikmat dan peluang untuk meletakkan dahi di lantai, menundukkan diri betul-betul di hadapan Allah. Berapa tahun dah ni haji, berapa tahun dah ni hajah, solat atas kursi, lama dah Ustaz. Dia kadang orang fikir kemudahannya kan, sonok dah dia, tak payah duduk bawah, senang nak bangun gitu gini, tak payah orang kata nak terbungkuk apa semua. Dia jangan kita fikir tu saja. Antara yang kita kata kekurangan, kerugiannya adalah habis dah peluang ataupun dicabut dah nikmat untuk sujud di hadapan Allah Ta'ala. Baik itu dalam pembincangan solat sujud, dalam pembincangan solat, sujud itu benda yang besar. Dia kalau kata siapa yang uzur pun, kaki tak apa nak kuat pun, cubakanlah dapatkan juga sujud itu. Kalau kata solat tu antara pilihannya antara di atas kursi atau di bawah, sepatutnya utamakanlah duduk bawah dulu. Itu yang dia bincangkan pun ulama-ulama fiqah dalam kitab fiqah. Kita duduk di bawah dulu. Kenapa? Kerana kurang-kurangnya tak dapat berdiri pun kita tak terlepaskan sujud. Itu yang akhir jadi kerugian lah. Dia saya tak bincang tentang solat atas kursi ni. Tapi sebenarnya dia punya keutamaan tu gitu. Kita banyak yang skip terus Tuhan duduk atas kursi. Sedangkan keutamaannya adalah duduk bawah dulu kalau siapa yang mampu. Sebab kurang-kurangnya kita tidak terlepas rukun untuk sujud, duduklah di lantai dahi tu. Kerana ia nikmat yang besar. Yang kita lihat zaman kita ini, ia adalah perkara yang hanya boleh kita buat khusus kepada Allah SWT. Dia dengan orang lain, baik bos tu hebat sungguh ke, ataupun suami tu baik sungguh ke, mak ayah tu bagus sangat ke, tak boleh. Sujud itu dibuat di zaman kita ini, yang mana ia hanyalah khusus dan mutlak untuk Allah SWT. Jadi kalau siapa yang walaupun dah uzur sakit sikit-sikit, ikhtiarkan untuk dapat juga sujud. Dia nikmat sebenarnya. Jangan fikir dapat senang, tak payah dah susah payah nak bangun bila solat atas kursi ni. Dalam masa yang sama, kita dah tak bersujud itu menggambarkan ia adalah perkara yang seolah-olah dicabut nikmat. Kita tunduk itu di hadapan Allah SWT, tak dapat dah kita buat. Lama dah, terutama siapa yang uzur lah. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan dan juga dikurniakan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Baik, tuan-tuan bos sekalian, yang kita nak bincang sebenarnya sejarah dia. Kita boleh lihat
Bersujud kepada manusia ni sebenarnya ada disebut dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain. Antara contohnya kita boleh lihat dalam kisah bila mana adik-beradik keluarga Nabi Yusuf tiba di Mesir. Mesir ni antara negara yang dah beribu tahun namanya Mesir lah. Kan? Kita tak macam Malaysia kan, negara lain boleh kata hampir semua negara kat dunia ni dulu mana ada nama dia kan. Ada pun Rom je. Tapi zaman sekarang Rom tu bukan nama negara pun. Tapi Mesir ni begitulah, Allah dah sebut dari dulu lagi itulah namanya. Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Dan berkatalah supaya masuklah mereka semua ke Mesir. InsyaAllah mudah-mudahan dikurniakan keamanan. Baik, jadi kisahnya bila keluarga Nabi Yusuf, maksudnya adik-beradiknya berhadapan Nabi Yusuf AS, mereka sujud. Wa kharru lahu sujjada. Jadi mereka ini bersujud kepada Nabi Yusuf AS. Sujud yang ditafsirkan dengan maksud yang kita buat tu lah. Sujud letak dahi kat lantai tu. Baik, sejarah sirahnya tuan-tuan sekalian, macam mana ni? Ustaz ni bertembung ke pertentangan ke apa? Macam mana pula dulu boleh berlaku gitu? Ya? Tuan-tuan sekalian, ulama' dalam bincangkan tentang sujud, dia sebenarnya terbagi kepada dua maksud ataupun dua tujuan. Yang betul-betul kalau kita tengok dalam pembincangan tafsir, ia bukan kita katakan dulunya mutlak sujud itu adalah ibadah. Ni cerita zaman dulu. Kan? Cerita zaman kita, syariat Nabi Muhammad SAW memang tak ada isu lah. Sujud itu memang untuk ibadah. Kita buat untuk Allah saja. Kepada orang lain tak boleh. Cuma dulu-dulunya, ulama' maksudkan sujud itu dalam dua maksud. Yang pertamanya, pengabdian. Sujud yang maksudnya untuk beribadah. Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu daripada perbuatan untuk ibadah sujud. Dalam masih ada satu lagi, maksud sujud juga, kita boleh tengok dalam kitab tafsir, ulama' bincangkan. Terutamanya bila melihat kepada kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf tu lah. Adik-adiknya sujud semua. Dan hadis pun ada. Tuan-tuan sekalian boleh lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Majah. Apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Ini cerita yang sekaligus hadis ni mengharamkan sujud kepada manusia. Dia sebelum hadis ni Nabi sebut mana benda tu ada berlaku lah. Yang berlaku ni terutamanya dalam kisah Sayyidina Muaz bin Jabal. Dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ibnu Majah, Sayyidina Muaz bin Jabal ni dia antara sahabat yang berjuang berdakwah di Syam, di Syria. Dia balik ke Madinah tu, dia sujudkan Nabi. Dia sujudkan Nabi SAW yang Nabi pun jadi terkejut. Nabi jadi terkejut bila melihatkan sujudnya Sayyidina Muaz bin Jabal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi tanyalah, "Mahagah? Wahai Muaz, ni apa ni?" Kan? Sujud yang dibuat oleh kita kepada Allah dalam solat tu, sujudkan Nabi. Lalu katalah Muaz, "Wahai Nabi, aku melihat inilah cara orang-orang Syam dalam menghormati dan juga memuliakan orang lain." Ini yang akhirnya dibuat satu lagi maksud sujud oleh para ulama, iaitu sujud tahiyatan wa takrim. Sujud untuk maksud memuliakan. Sujud untuk satu bentuk penghormatan. Ini yang menjadi tafsiran kepada perbuatan keluarga Nabi Yusuf AS, adik-beradiknya, dan yang ada sahabat buat itulah. Yang dulunya sebelum Nabi SAW haramkan, ia pernah berlaku. Dan kita boleh katakan ia syariat umat terdahulu lah. Syariat umat-umat terdahulu, sujud kepada seorang manusia itu boleh dalam maksud sujud penghormatan. Untuk takrim, untuk tahiyah. Yang mana ini juga apa yang ditafsirkan oleh para ulama, kasujudi li Adam. Seperti mana sujudnya kepada Nabi Adam AS oleh malaikat. Di maksudnya ada 3 kisah lah. Yang mungkin banyak lagi, saya pun tak pasti. Sujud makhluk kepada makhluk ni, malaikat kepada Nabi Adam, adik-beradik Nabi Yusuf, dan juga sahabat Nabi tadi kepada baginda setelah pulang daripada Syam. Jadi maknanya, sebelum daripada Nabi haramkan, sujud itu dalam 2 maksud. Ada yang maksud untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, satu lagi at-tahiyah, dan juga at-takrim, untuk penghormatan dan juga untuk memuliakan. Baik, jadi Ustaz sekarang ni kan memang dah tak boleh.
Saya dengar hatta kalau kata isteri kepada suami pun tak boleh sekarang ni. Baik, itulah dia. Itu yang akhirnya bila Sayyidina Muaz buat gitu, Nabi pun dalam reaksinya, Nabi sebutlah bahawasanya tak boleh lagi dah. Ni secara mafhum lah. Tuan-tuan boleh rujuk ni hadisnya. Bagaimana Nabi SAW akhirnya melarang perbuatan sujud sama manusia. Yang mana baginda SAW juga mengaitkan bahawasanya hatta kalau ia dibenarkan, pasti isteri itu akan diperintahkan sujud kepada suami. Di maknanya tuan-tuan sekalian, yang terpakai di zaman kita sampai kiamat adalah apa yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada dah sujud kepada sesama makhluk. Yang dulunya kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam sirah Nabi, dalam hadis Nabi ada berlaku. Dia ada tu yang menyebabkan ulama' membagikan sujud kepada dua maksud. Sujud pengabdian, sujud ibadah. Dan satu lagi sujud penghormatan. Cuma sujud penghormatan zaman kita tak ada dah. Ia dah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini juga maksud kedua juga yang dipegang oleh ulama tafsir kepada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam AS. Yang kita tengah bincang lah, wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam. Baik, ini yang kita lihat. Maka mubahan, wa hadha fi ra'yi aksari ulama, kana mubahan ila asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Imam Syekh Wabal Zuhaili dia membawakan pendapat bahawasanya perkara ini masih lagi harus sampailah zaman Nabi SAW, iaitu setelah Nabi haramkan, tak ada lagi lah sujud kepada sesama manusia. Baik, tuan-tuan berhati Allah, ia juga sebagai gambaran, macam saya sebut di awal tadi, maka zaman kita ini, ia boleh kita katakan simbol ketaatan yang mutlak hamba kepada Allah. Yang kita duk jaga ni, habis modal beratus-ratus kalau kata yang betul-betul jaga penjagaan wajah apa semua. Dibayangkan macam mana kita jaga pun, maka pada ketika solat wajib kita letakkan dahi itu ke lantai. Dia memang syaratnya, syarat kalau dalam solat mesti ada ruang yang menjadikan dahi kita kena lantai. Itu dalam fiqah. Dalam fiqah menyebutkan dahi tak boleh kalau langsung kulit itu tak kena. Dia Ustaz kalau tertutup macam ni separuh, tak apa. Asalkan ada yang kena lantai mungkin lagi. Kalau kata lebih atas lagi bagus lah. Lagi terbuka lagi bagus. Tapi kalau tutup, ada lebih tutup lagi pun tak apa lagi. Yang maknanya mesti ada kulit yang kena kepada lantai ketika mana kita sujud, yang ia menjadi kewajipan. Dalam masa yang sama, bagaimana ketundukan kita itu berlaku secara mutlak ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita dapat ambil sebagai pengajaran, sebagai iktibar tuan-tuan puan sekalian, khusus kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, muslimat-muslimat, surau Al-Amin Banda Tuhan, yang alhamdulillah dapat kita sambung secara maya. Yang lepas ni kalau kata nak tengok balik pun boleh, tolong forward link ni kepada jemaah-jemaah lain. Yang ada permintaan sebenarnya di awal tadi untuk saya buat live YouTube, tapi minta maaf saya tak dapat. Saya tak sempat nak belajar live secara YouTube dan saya rasa susah nak buat pun. Jadi kalau muslimat-muslimat, ibu-ibu sekalian terutamanya yang mungkin belum tengok, tak dapat tengok, tak ada Facebook, boleh cuba lepas ni lah minta tolong anak ke installkan Facebook, buatkan account untuk diri sendiri supaya dapat ikuti. Sebab banyak manfaat Facebook ke internet ke apa ke, dia akhirnya dia adalah alat yang kita tak ada kata benda tu bahaya secara dia sendiri. Kitalah yang menentukan dia bahaya ataupun tidak. Nak pakai hujah bahaya, tuan-tuan puan sekalian, ibu-ibu sekalian, nak pakai hujah bahaya ni gambarnya memang di dapur tu pisau pun tak boleh ada lah. Memang bahaya lah kan, pisau sebahaya-bahaya benda, tapi dia ada lah kat dapur tu. Jadi ini kemudahan yang ada dapat kita manfaatkan pada hari ini, alhamdulillah, dalam menyambung perbincangan kita dan juga tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat kita sambung pada hari ini. Habiskan ayat 33, firman Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan kita sambung sikit firman Allah, wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam. Yang kita dah bincangkan tadi, bagaimana sujud adalah satu nikmat, rezeki. Dia mudah-mudahan saya doakan kita yang masih sihat ni terus dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Macam mana kalau nanti kita sakit pun, tak sihat pun, kurang-kurang dapatlah sujud.
sebab ia adalah betul-betul orang kata khusus yang dipersembahkan hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap solat duduk di atas kerusi itu satu kelegaan ataupun benda yang rasa macam melepaskan diri. Sebab sekarang ni, minta maaf saya sebut, dah jadi fenomena kan, di mana masjid surau pun banyak gitu. Boleh saya kata tuan, kalau kata di masjid surau ni jarang sangatlah orang yang solat duduk, maksud duduk di atas lantai. Yang mungkin sebagai kita merasakan tak susah nak buat tu Ustaz, nanti orang tengok orang kata apa, tu pun satu masalah juga kan. Kita ni masing-masing hakim belaka ni, hakim ada, qadi ada kan, memang pantang nampak yang lain sikit. Jadi pada akhirnya keadaan kita ini mudah-mudahan didoakan terus dalam keadaan sihat, dan lebih umum lagi kita doakanlah mudah-mudahan wabak yang sedang menimpa kita ini diangkat oleh Allah Ta'ala, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lalui ini, kesabaran kita yang di rumah, mereka-mereka yang bertugas di barisan hadapan lebih lagi tuan-tuan sekalian, doakanlah susah payah mereka, peluh-peluh mereka, kesabaran mereka, dan juga bagaimana mereka melaksanakan segala macam apa yang diperintahkan itu. Mudah-mudahan semuanya juga kita doakan menjadi amal soleh mereka, dan juga menjadi bekalan mereka, pahala-pahala kepada mereka. Kita di sini pun samalah juga pembicaraan kita ini mudah-mudahan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi khusus untuk ibu-ibu muslimat seluruh alamin bandar Tuan Sion, insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi dalam pertemuan turunnya. Jadi minta tanda lah tandakan di Quran masing-masing macam biasa. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.